Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu lagi dalam rancangan Al-Hidayah, Wanita Hiasan Syurga. Masya Allah, satu perbincangan yang amat menarik insya-Allah, kerana tajuk kita bincang nanti ialah kontrak tetap. Bersama saya Al-Fadhil, sahabat saya yang lama dikenali, sahabat yang saya kasihi, Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli. Zul Ramli, ya. Kena betul makhraj tu ya, Ustaz. Ya. Di mana tajuk Ustaz kita nak bincang kontrak tetap. Sekali bunyi itu benda apa ni? Kontrak bank ke? Ya. Maksud begini tuan-tuan. Kita ada satu kontrak yang tetap dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu pengabdian, ketundukan, kepatuhan, melaksanakan ibadah itu tetap sampai bila? Sampai mati. Itulah tajuknya. Tetapi fokus kita Ustaz tentang seorang manusia yang hebat dalam sejarahnya, yang dikenal sebagai seorang tokoh, iaitu Rabi'atul Adawiyah. Subhanallah. Tuan-tuan semua, makhluk bernama Rabi'ah ini memang wujud dalam sejarahnya. Para ulama bincang. Tetapi masalahnya kadang-kadang Ustaz, dia ada versi-versi yang pelbagai. Yang kadang-kadang kita boleh jadikan sebagai sempadan lah. Tak semua kita bawa, tetapi insan ini insan yang lahir di Basrah. Yang lahirnya pada tahun 95 Hijrah, ada yang kata tahun 105 Hijrah. Yang penting lahir di Basrah. Keluarganya keluarga yang beriman Ustaz. Dia anak yang keempat daripada keluarga yang beriman. Ayahandanya seorang pemandu pelancong lebih kurang lah. Ya, bawa sampan, tetapi seorang yang mukmin, yang beragama, yang warna hidupnya warna keimanan. Itu Rabi'ah. Yang mungkin Ustaz ada nak tambah kot secara umumnya. Ya Ustaz. Sila. Sebab kebetulan saya berkesempatan untuk ke Palestin, ke Jerusalem, dan kemudian antara tempatnya adalah Jabal Zaitun, dan antara tempat lawatan yang dibawa kepada kita di Jabal Zaitun adalah maqam Rabi'atul Adawiyah. Oh ya betul, maqam di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Cantik Ustaz. Tapi bila Ustaz sebut tadi dan para penonton elok faham ni dengan benar, masalah version. Rupanya bukan sekadar ada versi Malaysia, versi Indonesia, versi Jawa, versi Inggeris, Arab, versi Inggeris, dan sehingga bila kita pergi ke sana dan dibawa, dan kita pun tidak jelas sebab version ataupun versi Rabi'atul Adawiyah juga ada dalam konteks Kristian. Wanita yang lebih kurang macam tu, macam ni dan macam ni dan macam ni. Sebab tu elok bila Ustaz Roslan sebutkan tadi, maknanya elok kita berhati-hati supaya kita tidak orang kata bermudah-mudah. Tetapi walau bagaimanapun Ustaz elok kesimpulannya, sebab memang ada daripada zaman tabi'in, kita tahu bahawa Rabi'atul Adawiyah adalah yang hidup di zaman tabi'in. Yang sama dengan berkesempatan bertemu dengan Hasan Al-Basri. Sebab itulah dikatakan lahirnya pada sekitar 95-100 tadi. Itu adalah zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Cantik. Dan apabila Ustaz sebut ada, dan memang pun di Mesir sekarang ini, kerajaan Mesir telah menubuhkan sebuah masjid namanya Masjid Rabi'atul Adawiyah di Bandar Mesir. Dirasmikan pada tahun 1993. Jadi maknanya kewujudan orangnya telah disejarahkan melalui binaan masjid. Jadi Ustaz mungkin sekali lagi. Jadi kalau kita tengok tentang Rabi'atul Adawiyah ini, yang kita katakan tadi, bila duduk di zaman tabi'in, maknanya berjumpa dengan tabi'in besar, kibar, daripada tabi'in, Hasan Basri sebagai contoh, Sufyan Ats-Tsauri sebagai contoh, Malik bin Dinar sebagai contoh. Pada zaman itu. Sebab itu kita lebih dekat mendengar ataupun mendapat sesuatu daripada Rabi'atul Adawiyah ini secara kod-kod, ataupun bukan secara satu sirah yang sempurna. Sebab itulah saya mungkin tambah sikit. Bila bercakap tentang kewujudan Rabi'ah ini, pada zaman beliau memang beliau bersama para alim ulama sezaman dengannya, macam Hasan Al-Basri, yang pernah diceritakan bahawa Hasan Al-Basri sendiri pernah menyatakan, inilah insan yang paling attaqana, bertakwa di kalangan kami. Maknanya kewujudan beliau memang telah disebutkan oleh para ulama zaman dengannya, Sufyan Ats-Tsauri sendiri. Jadi maknanya tuan-tuan, insan ini adalah insan yang kita anggap sebagai contoh muslah kepada kita dari sudut yang
dekat dengan kita itulah peribadatan. Ya, Ya. sebab tu bila Ustaz sebut perkataan tadi bahawa Hasan Basri memberi komentar tentang susuk ini sebagai yang paling bertakwa di kalangan kami. Makna di kalangan orang tabi'in, Hasan Basri boleh memberi satu kredit bahawa Rabi'ah Adawiyah paling takwa. Saya kira itu cukup memberi semangat pada golongan wanita kita, Ustaz. Ya, maknanya pasti. bukan sebab gender, oh saya wanita, saya akan kedudukan saya sentiasa kedua, tidak. Maknanya zaman tabi'in sendiri telah meletak kedudukan yang tinggi ya pada peribadi itu. Jadi pasti Ustaz ya, kita tengok bila kita nak melihat tentang Rabi'ah Adawiyah ni, yang paling penting adalah bagaimana ta'abbudi dia, keikhlasan dia, ketaatan dia. Itu yang mungkin Ustaz ya kita dapat. Betullah, kalau kita ada dua perkara. Kalau kita pada sejarah Rabi'ah ini, dua. Yang pertama ialah kelahirannya daripada keluarga yang salihah. Maknya juga salihah. Ayahandanya dikatakan Ismail namanya, juga insan yang salih. Jadi ini satu perkara besar. Yang kedua ialah seolah-olah Rabi'ah ini memang dicipta untuk jadi sebagai contoh toladan. Dalam isu kita lah kontrak tadi. Supaya dia dapat jadikan sebagai sempada toladan kepada para muslimat. Khususnya tak terkecuali orang lelaki mengambil faedah yang sama. Ustaz, kena kita berehat stiker Ustaz. Okey, Semoga sama-sama kita dapat menghayati wanita hiasan Syurga. syurga. Cintailah Allah kerana Allah sangat mencintai kita. Tunaikan perintah Allah kerana Dia akan mengadili kita, dan buatlah sesuatu semata-mata untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat kepada fenomena dan cabaran dunia pada masa kini, adakah kita mampu untuk mengekalkan keimanan dan juga mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam zaman moden lagi Ustaz ya, orang kata rat race world ya, orang sibuk ke sana dan ke sini bekerja tanpa sempadan. Dunia tanpa sempadan, global village dan segala macam, dan wanita juga tak terkecuali terlibat dalam arus ini semua. Dan terkadang-kadang Ustaz ya, wanita-wanita itu membuat keputusan hasil daripada asumsi ataupun tanggapan sendiri bahawa sebenarnya kita ni ialah tak boleh nak buat baik. Ya, kita tak nak ta'abbud dengan Allah, nak melakukan ibadah, ada kemampuan, sibuk, nak kena layan rumahnya, rumah dan segala macam. Ya, baik, Ustaz. Jadi mungkin Ustaz ya, kalau kita tengok susuk Rabi'atul Adawiyah adalah satu contoh yang paling baik, yang kalau kita nak lihat bagaimana beliau telah melihat kembali kontrak tetap dia. Ya, bahawa perakuan bahawa Allah itu Tuhan, aku adalah khalifah, aset Allah paling berharga atas muka bumi. Dan saya rasa Ustaz, dia telah meletakkan satu matlamat yang suci dan murni. Sebab dalam sebuah kehidupan, bila manusia meletakkan niat yang suci dan murni, istiqamah dicari, niat diraih dengan betul, maka itulah kemenangan. Sebab itulah bila Ustaz sebutkan tadi, awal tadi, bahawa dalam suasana kita sekarang ini, hak untuk beribadat ini hak semua orang. Tapi kan suk tubuh kita bincang Rabi'ah, bermakna kita nak fokus kepada golongan para isteri kita, golongan orang-orang perempuan, supaya inilah yang kita nak jana. Sebab dalam sebuah kehidupan yang kita lalui sekarang ini, kalaulah seorang perempuan yang benar-benar ada nilai peribadatan, dengan Allah tak putus hubungan, dengan agama tak putus ikatan, percayalah mereka adalah pencerna kepada sebuah kejayaan. Ya, bayangkan Ustaz, kalau dalam sebuah rumah tangga ya, seorang isteri ya boleh bangkit awal pagi dengan doa munajat jam 3-4 pagi contohnya. Siapa mereka? Isteri kita. Siapa kita? Anak perempuan kita. Minta kepada Allah, rintih dengan air mata. Sebab kalau ikut pada tubuh Rabi'ah, air mata tak pernah kering. Satu perkataan yang saya ingat, kita boleh kaitkan. Bila ayahnya bertanya, bagaimana kalau dalam keadaan Allah tak beri kita rezeki? Apa kata Rabi'ah? Dia kata, ini catatan dalam buku Arab ya. Kata dia, demi Allah wahai ayah, kita lebih rela untuk hidup dalam kemiskinan daripada kekayaan yang Allah tidak redha. Nampak? Jadi hari ini, bagaimana kita nak jana seorang wanita, isteri yang kepada sang suami, bang, cari harta tapi yang nak harta yang halal. Sikit pun tak apa, tapi halal. Adakah tidak Ustaz? Kadang-kadang tak ada. Bang, banyak-banyak bang, tak apa bang. Okey. Ustaz sambunglah tu, saya pun tak itu semua. Betul lah, sebab tu saya kira para sahabat Nabi, kalau kita tengok di antara sikap, bila Ustaz sebutkan tadi ya, Masya Allah, di antara sifat para sahabat, para isteri, saat suami nak keluar daripada rumah ya, saat isteri nak keluar daripada rumah, salam dan memberikan senyuman yang terbaik pada suami dan memberi nasihat. Ya zauji taqillah, wahai suami, bertakwalah engkau kepada Allah. Wala tatlub illa al-halal. Jangan kamu cari melainkan yang halal. Fa innana nahnu nastati'u an nasbira ala ju'in fid dunya. Kami demi Allah sanggup untuk sabar lapar di atas muka bumi.
walakin Tapi tak sabar wallahi la nastati' an nasbira ala adzabillah yaumal qiyamah. Saya terjemah Ustaz. Okey. Kami tak sabar untuk menerima azab Allah di padang mahsyar. Masya-Allah. Kata-kata cukup menarik tuan-tuan ya. Sebab itulah saya rasa apabila Ustaz Zul semua macam ni menunjukkan bahawa moral cerita kita ialah bagaimana kita nak bangunkan sebuah istiqamah yang mantap kepada seluruh kaum wanita, kepada para isteri kita demi kerana agama. Sebab bila anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, anda telah mewarnai sebuah kehidupan yang benar-benar Allah redha. Yang pastinya Allah akan redha makan minum, redha rumah tangga. Yang akhirnya kalau anak kita lahirkan, kita lahir anak-anak yang bertakwa. Daripada berkesan daripada sang ibu bertakwa tadi. Ini menjadi cabaran kita pada hari ini. Sebab ini dalam suatu masyarakat kita pada hari ini, kadang-kadang anak kita tak keruan, berakhlak tak baik. Bayangkan balik apa sebab berlaku. Mungkin kerana faktor ibu tadi yang tidak ada hubungan yang dengan al-Quran Allah. Istiqamah tak ada. Jadi ini cabaran kita pada hari ini. Betul Ustaz. Jadi bila Ustaz sebutkan tadi ya, betapa walaupun dalam keadaan lapar, walaupun dalam keadaan tidak berada, tetapi masih lagi melihat bahawa keredaan Allah itu sebagai tempat yang pertama. Dan saya kira Ustaz, antara perkataan yang masyhur yang saya kira banyak orang mengingat kata-kata Rabi'ah Adawiyah adalah andai wahai Tuhan, ini munajat, tetapi mungkin itu tahap tinggi. Perintihan. Kita mungkin sukar memahami kerana kita pada derajat yang bawah. Yang menyata dan bermunajat sambil menangis yang dikatakan tadi. Seandainya ya Allah, aku ini menyembah Engkau ya Allah, ibadat dan ta'abbud ini ya Allah sebab aku rindu dengan syurga Engkau ya Allah. Maka ya Allah, jangan Engkau masukkan aku dalam syurga. Yang andainya ya Allah, aku ni melakukan ibadah ni ya Allah kerana aku takut kepada neraka Engkau ya Allah. Ya Allah, masukkan aku dalam neraka. Kerana ya Allah, aku lakukan semua ni semata-mata kerana Engkau. Mungkin perkataan ni Ustaz tinggi sangat. Ya, mungkin tak sama dengan level kita. Min, janganlah gedik-gedik pula, masya-Allah kita pun cakap macam tu juga ya. tak kena bajunya nampak. Tak faham pun. Tak faham pun. Tetapi kefahaman yang kita nampak Ustaz maknanya artinya seorang yang ta'abbud kepada Allah tetapi mengenali Allah sehingga akhirnya dia nak sembah Allah itu tidak ada kerana lain semata-mata. Jadi sebab tu saya rasa itu adalah kemanisan sebenarnya. Kemanisan ya. Sebab bila kita bercakap tentang persoalan watak sikap yang ada pada Rabi'ah tadi ialah watak yang kita nak kena jelmakan dalam suasana kita pada kerana kontrak tetap kita adalah kontrak yang tidak pernah terungkai sama sekali. Sama ada kita buat kebaikan ataupun kejahatan. Tetapi pilihan bagi orang beriman ialah kebaikan. Sebab itulah bercakap tentang peribadi Rabi'ah, kita cuba nak cakap dari sudut bagaimana kita nak beristiqamah. Itu nilai kita. Bila kita ada istiqamah, bermakna kita dah mula ada kekuatan. Yang sikit kita buat, yang banyak kita buat. Yang sikit kita amalkan, yang banyak kita amalkan. Jadi kalau ada kekuatan tadi, maka itu kemenangan pertama kita. Akhirnya, dia akan datang 3 perkara Ustaz. Ya. Saya fikir yang pertama, bila kata istiqamah, pertama kita dapat keberkatan. Berkat hidup. Yang kedua dapat hidayah. Allah bimbing kita. Yang ketiga, kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh saya simpulkan, RHB. Jangan terjemah ya. Okey. Takut terjemah yang lain. Takut salah. Okey. Redha, hidayah, berkat ya. Bila ada ketiga-tiga ini, itulah nilai kita. Baik. Rabi'atul Adawiyah ada ketiga-tiga. Allah redha dengannya, Allah bagi hidayah berpanjangan, Allah berkati sampai ke mati. Dia hidup 80 tahun lebih kurang 90 tahun. Seluruh hidupnya dalam keadaan beribadat kepada Allah. Jadi kemenangan itu berada dalam diri kita yang cari kemenangan. Tuan nampak kita dah berehat kita bersetika dan kita bertemu lagi insya-Allah dalam kita punya topik yang cantik apa dia tadi? Kontrak tetap. Cari hidayah, wanita hiasan syurga. Okay, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam rancangan Al-Hidayah Wanita Hiasan Syurga. Dengan topik Ustaz, jangan tuan lupa topik yang kami bincang bersama pada hari ini adalah kontrak tetap. Tuan-tuan puan ya, kita berbicara tentang persoalan peribadatan. Ruang-ruang yang ada dalam masyarakat cukup terbuka. Sebab itulah kepada wanita muslimat kita Ustaz ya. Tidak ada alasan tak nak belajar. Hari ini kita ke mana-mana, pengajian ada di mana-mana. Yang terbuka, yang tertutup, yang rasmi, tak rasmi, di mana-mana. Artinya di situ menampak kepada kita ruang untuk cari ilmu dan membina peribadi itu memang ada. Sebab apa? Jadi seorang wanita muslimah, ibu mukminah, anak perempuan yang bertakwa kepada Allah. Cuma tip-tip Ustaz. Saya ingat Ustaz kaya dengan tip ni. Bagaimana kita nak menjana kepribadian insan yang itu. Tapi Ustaz, kalau saya tengok Ustaz ya, bila kita angkat ataupun jadikan Rabi'ah Adawiyah sebagai model untuk kita jadikan contoh ya, kita qudwah
sebab memang layak pun beliau. Kalaulah Hasan Al-Basri, seorang yang kibar daripada tabi'in, memuliakan dia dan kemudian meletakkan bahawa beliau adalah yang paling bertakwa. Saya kira ini juga boleh memberi rangsangan kepada golongan wanita kita pada hari ini, ataupun juga golongan lelaki, sebab kadang-kadang manusia ni Ustaz, memang dia menyembah Allah sebab tak ingat kontrak tadi. Menyembah Allah ketika insya-Allah susah. Oh, masa tengah nak cari kerja, itulah masa dia semayang hajat, semayang tahajud, dah dapat kerja, hilang semayang hajat, hilang semayang tahajud. Masya-Allah, masa susah, masa anak nak minta, ya Allah bagilah anakku dapat 5A ya Allah. Masa tu dia berdoa. Bila anak dah dapat 5A, lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bila Ustaz sebut ni, saya ingat tips ini penting sebab Nabi bersabda kan, ajaban li amril mu'min. Nabi kagum orang mukmin. Laki perempuan lah. Bila kata Nabi, bila Allah beri nikmat, dia bersyukur. Allah uji, dia bersabar. Tengok nikmat tadi, berapa ramai orang bersyukur. Kadang-kadang kita kufur. Jadi persoalan sekarang ialah balik kepada kita punya kemahuan dan keinginan. Sila Ustaz. Maknanya Rabi'ah Adawiyah mengajar kita tidak. Ya. Tadi Ustaz dah gambarkan dan kita nampak bahawa masya-Allah, sehingga dikatakan Ustaz, kedua ibu bapa mereka dia meninggal disebabkan oleh kebulur dan kepapaan yang bersangatan. Miskin yang bersangatan. Maknanya saat susah, saat miskin, kontrak tetap. Dia tahu bahawa aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat kita belajar kita lihat juga dalam sejarah bagaimana kekayaan dilimpahkan kepada dia. Subhanallah. Atas doa orang-orang baik ni, bila dia berdoa saja Allah kurniakan pada masa itu juga. Allah tidak kedekut. Allah tidak kedekut bagi orang-orang yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi cuba bayang Rabi'ah Adawiyah yang datang katanya utusan daripada istana yang membawa harta yang begitu banyak, segala-gala kekayaan diberikan. Tetapi ketika itu juga dia tidak berubah. Maknanya susahkah atau senangkah kontrak aku dengan Allah? Cantik. Poin ni Ustaz, di situ sudah kita nampak bagaimana kita nak beriltizam dengan agama. Mana orang yang iltizam dengan agama, dia akan kalah dan tidak akan tewas, tidak akan miskin sebenarnya. Sebab agama makanan yang paling terbaik. Jadi bagi saya lah, saya rasa tips yang paling utama sekali, marilah tuan-tuan semua kita ikhlaskan hati kepada Allah. Kerana bila ikhlas hati kepada Allah, mana kemenangan dunia akan datang. Dunia akan datang sebab kita dengan Allah makin hampir. Tapi kalau Allah tak kenal, dunia tak akan datang kepada kita. Wallahu a'lam. Dan kalau kita tengok Rabi'ah Adawiyah mendampingi golongan para ulama solehin yang lain. Maknanya tips yang paling penting, kalau kita nak jadi baik, kena kawan dengan orang baik. Cantik. Ya, kalau kita nak jadi baik tetapi kawan kita tidak tahu sama ada baik atau tidak, maknanya berisiko. Nabi ingatkan kita, falyanzur ahadukum man yukhalil. Pilih siapa yang kamu nak berkawan. Orang baik bukan orang yang tidak baik. Itu tips yang baik. Tips yang paling penting. Sebab ini pun kalau muslimat kita, anak-anak kita perempuan, laki-laki yang namanya perempuan, kalau anda jadi orang baik, anda kena hadir ke majlis ilmu, agama. Duduk dengan orang alim, kawan yang baik. Itulah kemenangan kita pertama. Baik. Jadi saya kira itu antara perkara yang kita dapat belajar daripada susuk tubuh yang hebat ni, Ustaz, Dan harapan dan azam kita adalah mencontohi beliau. Susuk tubuhnya begitu, tetapi yang paling penting adalah jelas dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian beribadah sehingga mencapai kelazatan, kekal dengan orang-orang baik, sentiasa dengan majlis-majlis ilmu, dan inilah saya kira perkara yang patut kita pegang untuk kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita, Ustaz. Artinya tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan hidup kita bila berpaksi kepada kebaikan dan kemuliaan, Allah akan berikan kemuliaan. Rabi'ah Adawiyah saat hidupnya penuh kebaikan dan Allah jadikan dia hidupkan redanya. Sebab itulah hari ini bila isteri-isteri kita, bahkan anak-anak perempuan kita, bahkan muslimat kita hidup dalam warna agama, itulah warna yang akan mencetuskan kebahagiaan dunia dan bagi akhirat insya-Allah. Jadi Ustaz, nampaknya kita telah sampai ke penghujung program kita tajuk Kontak Tetap ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati apa yang kita bincangkan dalam tajuk kita Kontak Tetap dalam rancangan Al-Hidayah, Wanita Hiasan Syurga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.